Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dapat kita berjumpa pada pagi ini. Mudah-mudahan kita semua diberkati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan kita berjumpa pada hari ini, sekalipun hanya melalui udara, adalah semata-mata untuk berkongsi akan pengalaman dari sudut ilmu makrifat, ilmu hakikat yang jarang orang terokai, yang jarang orang ceburi, yang jarang orang selami, hayati, jarang orang belajar ilmu hakikat dan makrifat. Ilmu hakikat dan makrifat ada peminatnya sendiri. Ada peminatnya sendiri. Tidak semua orang minat ilmu hakikat makrifat, kerana selalu ilmu ini dituduh sesat, dituduh salah, dituduh haram. Namun saya yakin dan saya pasti ianya sesat bagi siapa-siapa yang tidak berjumpa jalan pulang ke rumah sendiri. Sesat kerana tidak berjumpa jalan pulang. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, para pendengar YouTube yang dirahmati Allah. Pada hari ini kita ingin membicarakan tentang apa yang dikatakan duduknya sesuatu cerita, putusnya sesuatu cerita, penghujungnya sesuatu cerita daripada hadis dan Al-Quran. Seumpama kita mengambil tajuk yang sudah-sudah, tajuk yang lepas-lepas, iaitu mengenai perkara siapa itu iblis, siapa itu syaitan, siapa itu Adam sesungguhnya. Tempoh hari kita hanya membuka ruang untuk kita mengambil fikir, membuka ruang untuk kita mengambil fikir, mengambil buah fikiran, mengambil idea. Kita jangan duduk pada ceritanya, jangan duduk pada bunyinya, jangan duduk pada sirahnya. Kita menghayati sesuatu cerita, baik hadis maupun Quran, kita cuba selami ke mana hendak dibawa cerita ini, ke mana hendak dibawa cerita ini. Seumpama iblis diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud patuh, taat
kepada Adam alaihissalam, tetapi iblis ingkar, katanya ilmu fiqh, ingkar iblis itu, katanya fiqh. Benar hadis dan Quran itu benar. Iblis itu ingkar. Kelihatannya seolah-olah Allah tak berkuasa, hendak menentang, hendak melawan, hendak menegah akan iblis. Seolah-olah Allah itu tidak berkuasa, tidak berilmu. Tetapi muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Quran dan hadis itu tidak bohong, tidak tipu, melainkan benar, sebenar-benarnya benar. Tinggal lagi kita tak tahu nak bawa cerita Allah itu, kalam Allah itu, karangan Allah itu, kita tak tahu nak bawa ke mana. Kalau kita dengar iblis tak patuh, maka kita hanya faham setakat tak patuh saja. Di sebalik tak patuh, kita tak pernah menyelaminya. Haram hukum fiqh mengkaji, sesat hukum fiqh menuduh kalau kita mengkajinya. Namun bagi ilmu hakikat dan makrifat, bagi ilmu hakikat dan makrifat, kita kena selami, hayati, kaji sedalam-dalamnya. Jadi muslim-muslimat, para pendengar YouTube dirahmati Allah sekalian, mari pada hari ini kita mencari ke mana Allah nak bawa cerita ini. Dia nak bawa ke mana cerita ini? Kelihatan seperti Allah itu lemah, Allah itu bodoh, Allah itu tidak mengetahui. Lebih besar syaitan, lebih besar iblis, lebih berkuasa iblis daripada Allah kalau kita lihat daripada segi ceritanya. Tetapi Allah itu tidak lemah. Mustahil Allah lemah. Mustahil Allah itu bodoh. Allah itu maha mengetahui, lagi maha perkasa dan bijaksana. Sengaja diceritakan sebegitu adalah bertujuan untuk kita mengenal siapa iblis, siapa malaikat dan siapa Adam sesungguhnya. Wahai muslimi muslimat, para pendengar YouTube yang dirahmati Allah sekalian, sengaja Allah reka cipta karangan sebegitu semata-mata untuk mengajar kita yang celik ini, mengajar kita yang memiliki mata basirah ini, mengajar kita yang ada penglihatan di sebalik mata, semata-mata bertujuan untuk memperkenalkan kita siapa sesungguhnya iblis melalui cerita ini, siapa sesungguhnya malaikat melalui cerita ini, siapa sesungguhnya Adam melalui kalam ceritanya karangan Allah ini. Ini yang hendak Allah bawa. Ini pemutus cerita, penghujung cerita, penamat cerita, khatam bagi cerita. Iblis tak sujud kepada Adam. Cerita penciptaan Adam.
Kita hanya melalui ilmu fiqh, kita hanya dengar sujud olehmu akan iblis, akan malaikat kepada Adam. Namun iblis ingkar. Lalu dikeluarkan iblis daripada syurga. Ini sahaja yang kita tahu. Jadi kalau kita tahu pun cerita ini, apa yang kita dapat? Apa yang boleh kita pegang? Dia tidak memberi apa-apa, cuma sekadar riwayat, sekadar kisah, sekadar sejarah. Namun kisah cerita yang sejarah yang Allah cerita itu sesungguhnya bertujuan memberi kita pengajaran. Bukan sekadar mendengar cerita. Buat apa nak dengar cerita yang lalu, yang lepas, cerita yang sudah-sudah? Bagus kita mendengar cerita yang sekarang. Ada faedah, ada guna, ada tujuannya. Namun bagi Allah Subhanahu Wa Taala, cerita itu bukan sia-sia. Bukan mainan, melainkan sesuatu mesej. Ya, sesuatu perkhabaran yang amat besar bagi sesiapa yang memiliki mata basirah, yang memiliki pandangan di sebaliknya mata. Muslimi muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, saya sedang memasuki terowong di Karak highway ini. Mungkin lain akan terputus. Maklumlah, dalam keadaan memandu, ini sajalah masa yang lapang. Mungkin siaran ini akan terputus dan kita akan sambung lagi ke bahagian kedua. Ya, mudah-mudahan kita sambung ke bahagian kedua. Itu saja dulu. Dan kita akan sambung sebentar lagi. Muslimi muslimat, para pendengar YouTube yang dirahmati Allah sekalian, mari kita sambung. Apa maksud, apa tujuan Allah mengarang cerita iblis tak sujud kepada Adam, sedang malaikat semua sujud kepada Adam? Sekalian malaikat sujud kepada Adam, tetapi guru kepada sekalian malaikat, iaitu iblis yang bernama Azazi, tak sujud kepada Adam. Sedang dia seorang guru. Guru terlebih tahu daripada murid. Sepatutnya, sepantasnya sebegitu. Tetapi guru tak sujud, sekalipun diperintah Allah Subhanahu Wa Taala. Murid sujud, guru tak sujud. Pasti ada sesuatu yang hendak Allah bawa kita melalui cerita ini. Pasti ada sesuatu tersirat melalui cerita ini yang Allah nak berkhabarkan kepada kita. Namun tanpa bimbingan guru, tanpa ilmu hakikat makrifat, mati 67 kali sekalipun, tuan-tuan tidak akan berjumpa
akan rahsia di sebalik cerita ini. Jadi muslimin muslimat, para pendengar, para penonton, para penggemar YouTube yang dirahmati Allah. Allah ingin memperkenalkan, memperkhabarkan, memberi pengajaran kepada kita untuk mengenal siapa iblis, siapa iblis, dan siapa Adam. Cuba kita bayangkan, Allah perintah iblis sujud kepada Adam. Ilmu fiqh hanya nampak iblis itu ingkar, maka jahatlah iblis itu, maka laknatlah iblis itu, kejilah iblis itu. Kenapa? Kerana iblis itu ingkar. Ini bagi kita orang fiqh macam tu saja yang kita lihat. Sedang di sebalik ingkar, siapa yang mengarang cerita ingkar? Siapa yang mengarang cerita iblis tak sujud? Allah jadikan iblis, Allah jadikan cerita iblis sebelum iblis wujud lagi. Allah jadikan cerita iblis sebelum iblis wujud, sebelum iblis ada, sebelum iblis hidup. Cerita ingkar, cerita tak patuh, cerita tak sujud ini bukan cerita baru. Cerita sebelum alam ini terjadi, sebelum makhluk terjadi. Jahatkah iblis? Keji ke iblis itu? Sebagaimana haramnya anjing. Anjing, kalau dia tahu dia itu haram, dia pun tak nak jadi anjing. Anjing tak tahu pun dia haram. Jikalau dia tahulah yang dia itu haram, dia tak nak pun menjadi anjing. Tetapi apa boleh buat? Tulisan Allah mengharamkan anjing. Jadi kejikah anjing itu? Laknatkah anjing itu? Begitu juga iblis. Dia tak nak minta, tak sujud. Kalau boleh ada pilihan, dia minta nak sujud, nak akur, nak patuh, nak taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi malangnya, cerita Allah ini, karangan Allah ini, kalam Allah ini, firman Allah ini terjadi sebelum adanya iblis. Dalam cerita ini, kita tak nak sangat menjurus kepada cerita ciptaan iblis, tetapi kita lebih menjurus ingin memperkenalkan siapa iblis. Kita boleh kenal iblis melalui kisah ini. Kita boleh kenal malaikat dan Adam melalui kisah ini. Ini yang kita nak bawa, nak hidangkan kepada pendengar yang budiman sekalian. Adakah patut Allah Azza wa Jalla yang Maha Agung, yang Maha Pencipta,
mengarahkan iblis sujud, iblis ingkar. Katanya fiqh, iblis tak nak sujud. Siapa iblis itu sehingga boleh melawan Allah? Seolah-olah iblis itu lebih besar, lebih berkuasa, lebih power daripada Allah. Apa yang Allah suruh dia boleh bangkang. Seolah-olah iblis itu lebih berkuasa. Yang keduanya, kita ulang lagi sikit. Yang keduanya, apakah Allah tak tahu yang iblis itu tak sujud? Sudah tentu, sudah pasti Allah tahu. Jikalau Allah dah tahu iblis itu tak sujud, kenapa Allah suruh sujud? Kenapa Allah suruh sujud sedangkan Allah dah tahu iblis tak sujud? Melainkan karangan Allah cipta ini bertujuan untuk mengajar kita mengenal siapa iblis. Ini pokoknya. Ini tujuannya. Ini asasnya. Yang Allah perdendangkan, perkhabarkan cerita ini. Allah nak memperkenalkan siapa iblis. Allah bukan tak tahu iblis tak sujud. Allah dah tahu. Sekalipun Allah tahu, dia suruh iblis itu sujud. Bukan Allah itu bodoh, bukan Allah itu lemah. Mustahil Allah lemah, mustahil Allah bodoh. Tetapi nak mengajar kita mengenal iblis. Begitu juga malaikat. Malaikat berguru dengan iblis bernama Azazil. Apabila diperintah oleh Allah suruh sujud, maka dia sujud. Tetapi guru malaikat bernama Azazil, keturunan iblis, tak nak sujud. Jadi muslim-muslimat, cuba kita perhatikan soal malaikat pula. Tadi kita perhatikan soal iblis. Mari kita perhatikan soal malaikat. Ringkas cerita, katanya Allah, wahai malaikat Jibril, aku ingin menjadikan khalifah di muka bumi ini. Allah menzahirkan niatnya. Lalu dijawab oleh malaikat Jibril, ya Allah, ya Tuhan, kenapalah engkau nak menjadikan makhluk yang ingkar kepada engkau, yang syirik kepada engkau, makhluk yang bermusuh-musuhan, makhluk yang berbalah-balah sama sendiri, yang bunuh-membunuh, mempertumpahkan darah sesama sendiri. Tak cukup lagikah engkau mencipta aku sebagai malaikat yang kerjanya sujud, patuh, taat kepada engkau, ya Allah, sehingga ingin lagi mencipta makhluk yang kerjanya bunuh-membunuh. Jadi muslim-muslimat, para pendengar di masa kalian, inilah cerita fiqh yang diperdendangkan kepada kita. Kita hanya tahu setakat itu saja. Itu sajalah yang kita tahu. Cuba kita lihat di sebalik mata.
Kemana Allah nak bawa cerita ini? Allah nak bawa cerita ini kemana? Melainkan Allah nak bawa kisah cerita ini untuk kita mengenal siapa malaikat. Tadi Allah bawa cerita Iblis tak sujud untuk memperkenalkan kita siapa Iblis. Dalam cerita malaikat ini, Allah sengaja ceritanya sebegini untuk memperkenalkan kepada kita siapa malaikat. Malaikat memperkhabarkan kepada Allah, memperingatkan kepada Allah, mengajar Allah. Ya Allah, kenapalah kau nak jadikan makhluk yang ingkar, yang saling bunuh-membunuh, yang selalu melakukan pertumpahan darah, bergaduh sesama sendiri, ya Allah. Tak cukupkah aku, malaikat yang kerjanya sujud saja kepada engkau? Tengok, kalau kita lihat di sebalik mata, siapa malaikat ini sehingga lebih mengetahui lebih daripada Allah? Allah cuma memberi niat untuk mencipta, belum lagi dicipta, baru niat nak mencipta. Aku nak jadikan khalifah di muka bumi ini, tetapi Allah belum cipta lagi. Namun malaikat dah tahu akan makhluk boleh melakukan bunuh-membunuh, balah sesama sendiri, pertumpahan darah, syirik. Bagaimana malaikat tahu? Sedang Allah belum cipta malaikat, belum cipta makhluk. Bagaimana malaikat boleh tahu sedang Allah belum menciptakannya, makhluk manusia? Sebab apa? Seolah-olah malaikat pula memberi tunjuk ajar kepada Allah, mengajar Allah, lebih tahu daripada Allah. Kenapa malaikat lebih tahu daripada Allah? Allah baru menyatakan LI, kata orang bisnes, letter of intent. Contohnya, kalau orang dalam perniagaan, kita mendapat tawaran daripada pembekal, letter of intent, jemput, baru menjemput, menyatakan niat. Belum lagi letter of offer, belum lagi ditawarkan, seumpamanya. Baru LI, belum LO, letter of intent, surat jemput, bukan surat tawaran, LO. Tetapi malaikat dah tahu. Biarpun Allah menyatakan niatnya, malaikat dah tahu siapa malaikat sesungguhnya. Ini yang kita nak faham. Sengaja Allah buat begitu untuk mengajar kita siapa sebenarnya malaikat. Yang ketiganya, siapa sebenarnya Adam? Adam ini Adom. Adom ini tidak ada. Kalau tidak ada Adam, masakan adanya kita? Apa maksud Adom? Allah berkhabarkan hanya sekadar tanah liat, digolek-golek, digentik-gentik, digumpal-gumpal, menjadi akan Adam, makhluk manusia.
Kemudian kenapa Iblis tak nak sujud kepada Adam? Bukan di atas dasar Adam itu tanah, Iblis itu daripada api. Tak ada kena mengena dengan tanah, air, api dan angin. Kalau mengikut suluhan ilmu hakikat makrifat, bukan kerana Adam itu tanah, Iblis itu api, tak ada kena mengenanya. Iblis tak nak sujud kepada Adam di ketika itu adalah kerana Adam belum bernyawa, belum ada roh. Ini kisah Adam, bukan kisah Iblis ni. Ini kisah Adam. Kerana apa Iblis tak sujud? Kerana Adam belum bernyawa, belum ada roh, belum bernafas. Baru dikatakan rongga, baru dikatakan patung, baru dikatakan lembaga. Buat apa Iblis nak sujud? Lembaga itu makhluk, patung itu makhluk, tubuh yang kosong itu makhluk. Mana mungkin, kata Iblis, aku sebagai guru mengajar murid, mengajarkan sekalian malaikat supaya jangan sujud kepada makhluk. Tiba-tiba aku sebagai guru sujud kepada Adam yang tidak bernyawa, yang tidak berroh, yang tidak bernafas. Aku mengajar hanya sujud kepada Allah. Tiba-tiba aku sujud kepada makhluk Adam. Mana mungkin aku boleh bersujud kepada Adam, kerana aku ni guru akan sekalian malaikat. Iblis Azazi ini guru pada sekalian malaikat. Dia tahu apa yang dia buat. Dia takkan sujud kepada Adam kerana Adam di ketika itu kosong, rongga, patung. Nah ini, kemana Allah nak bawa cerita ini? Adam itu patung, Adam tak ada apa-apa pun. Itu makanya Iblis tak nak sujud. Allah sengaja reka cipta begini bertujuan untuk mengajar kita siapa sesungguhnya Adam. Jadi muslim-muslimat, para pendengar, para peminat setia YouTube Haji Syahari, saya sudah menghampiri sampai ke tempat tujuan. Kita akan sambung lagi ke bahagian ketiga kerana sudah hampir 1 jam kita berkalam pada pagi ini. Saya pun dah nak sampai ke tempat tujuan. Apa kata kita berhenti dulu dan kita sambung ke bahagian ketiga. Namun sebelum itu tidak terlambat untuk saya mengajak tuan-tuan mengingati Allah. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Muhammad Rasulullah. Jangan sekali-kali kita durhaka, kita ingkar dan kita lupa kepada guru serta ibu bapa kita. Kita akan sambung lagi ke mana sebetulnya sejatinya Allah nak bawa cerita ini. Ini yang kita nak faham. Kemana Allah nak bawa cerita ini? Sebagaimana Allah cerita Isra' Mi'raj. Allah cerita Isra' Mi'raj itu bukan sahaja kita nak
mengetahui akan jalan ceritanya, naik burak lah, singgah situ solat, singgah sini solat, ya, sehingga malaikat terbakar sayapnya. Kita jangan dengar cerita itu. Kita kena kaji ke mana Allah nak bawa cerita ini. Apa maksud terbakar akan Jibril tak boleh naik, tak boleh ikut Nabi jumpa Allah. Sedangkan Jibril tiap-tiap hari berjumpa Allah. Kenapa semasa itu Jibril tak boleh ikut Nabi? Ada kiasan yang Allah nak sampaikan di situ. Jadi begitu juga kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Bukit Tur Sinar. Kita hanya tahu bukit itu meletup, Nabi Musa pengsan. Sebetulnya bukan itu yang hendak Allah perkhabarkan kepada kita. Di sebalik cerita itu yang Allah nak kita tahu. Jadi kita kena faham. Sesuatu cerita yang kita dengar ini, kita kena tahu ke mana hala tuju Allah nak bawa kita ini. Allah nak bawa kita sesuatu tempat untuk mengenalkan sesuatu. Itu saja dulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.